Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pada malam ini? Sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Ghaib dan Ajaib, 40 hadis sahih Ghaib dan Ajaib dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu lepas kita dah mulakan perbincangan kitab kita yang baru ini, yang mana saya bacakan hadisnya, kemudian kita bincangkan beberapa perkataan yang agak sukar untuk difahami dalam hadis yang panjang ini. Jadi hari ini kita akan masuk sedikit tentang syarah untuk hadis tersebut, yang mana menceritakan kepada kita tentang kisah apa? Kisah penghuni syurga penghuni neraka yang terakhir yang keluar, lalu bagaimana keadaan diri dia yang meminta kepada Allah dengan permintaan demi permintaan, lalu akhirnya yang dia janji dengan Allah, dia bersumpah dengan keagungan Allah, dia tak nak minta lagi, tapi akhirnya minta juga kan. Akhirnya minta masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di antara dialog yang Allah Subhanahu Wa Taala ucapkan kepada dia ialah, celakalah kamu anak Adam, betapa kamu khianat. Khianat tu maksudnya lah mengkhianati janji dia, sumpah dia yang dia dah berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pengajian kita pada malam ini akan bermula dari muka surat yang ke-5. Masih lagi kisah yang pertama berada di bahagian yang kedua, muka surat kita yang ke-5, iaitu inti, parti dan pengajaran kisah. Di dalam hadis kita menyebutkan tentang keluasan dan nikmat syurga yang dikurniakan kepada ahlinya, tidak mampu dibayangkan oleh manusia di dunia. Jadi dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada sebutkan bahawa syurga ini begitu luas dan ada nikmat-nikmatnya yang tak terjangkau oleh akal kita, kerana kita belum lagi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apa yang diberitakan kepada kita menerusi nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keadaan syurga, nikmat-nikmat yang ada dalamnya, keluasannya, dan setiap sesuatulah yang ada dalam syurga ini, ia adalah memang wujud, tetapi pasti di sana ada sesuatu yang lebih lagi. Kalau kita kata syurga itu batu-batunya daripada emas, ya, memang sedemikian sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, tetapi emasnya pasti tak sama dengan emas yang ada di dunia ini, yang biasa kita lihat, yang ada di sekitar kita. Dia tak pasti sama, dengan emas yang kita lihat, yang kita pegang ketika kita di dunia. Pasti ianya adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh mata, oleh akal, dan bila kita lihat nanti, kita pun tak sangka, oh begini emasnya atau begini nikmatnya yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pengetahuan yang kita ada menerusi nas hadis Nabi dan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan sebagai guidelines, kita kata, okey, ataupun sebagai maklumat ilmu yang kita tahu, begitulah keadaan di syurga nanti. Tapi selebihnya ianya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tak boleh
untuk jangkau dengan akal kita ataupun apa yang pernah kita lihat sekarang ini. Dan pada poin kita yang kedua berkenaan dengan intipati, kisah pengajaran daripada hadis yang kita dah sebutkan ya pada minggu lepas. Mungkin kalau sesiapa yang terlepas perbincangan hadisnya, boleh lihat kepada rakaman video kita di pengajian yang lepas. Okey, cuba rujuk kembali, dengar kembali, ikuti dan catat ya apa yang telah saya sebutkan dan bincangkan di video kita yang lepas. Jadi di sini saya cuma nak sebutkan apakah intipati ataupun apa yang boleh kita dapatkan daripada hadis yang hadis yang panjang juga tu yang dah kita bincangkan. Jadi yang kedua di sinilah Allah pasti memberikan ganjaran syurga kepada mereka yang terlebih dahulu masuk syurga. Sekarang kita bincang tentang nikmat syurga yang Allah berikan kepada penghuni terakhir dalam neraka, yang mana dia keluar daripada neraka. Dan dalam nas Nabi SAW yang lain menunjukkan kepada kita bahawa penghuni neraka ni keluar dalam keadaan yang merangkak. Kadang berjalan, kadang merangkak, kadang dia berdiri, kadang dia duduk. Ada nas yang disebutkan semikian dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yang mana dia keluar dalam keadaan yang begitu tersiksa lah tu kan. Tapi di sini kita lihat Allah tetap pengakhiran daripada kisah itu, Allah tetap masukkan dia dalam syurga. Walaupun dia perlu lalui kita sebut sebagai permintaan demi permintaan, yang mana dia perlu minta kepada Allah terlebih dahulu, minta yang A, minta B, minta C kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala palingkan, mula-mula dia minta Allah palingkan wajah dia dari api neraka, Allah berikan kepada dia. Dan dia pun bersumpah dengan nama Allah atau dengan keagungan Allah yang bahawa dia tak nak minta benda lain lagi. Kerana Allah kata, kalau aku bagi kau akan minta benda lain tak? Dia kata, tak, demi keagunganmu ya Allah, aku tak akan minta lagi lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya dari api neraka, Allah hadapkan wajahnya ke syurga. Dia minta apa kepada Allah? Wahai Allah, kalau tak kau boleh dekatkan aku pada pintu syurga tu. Janjinya tetap sama pada Allah, yang dia tak akan minta lagi, tapi dia tak minta. Tapi yang kita nak kata akhirnya, yang dia minta kepada Allah ialah, ya Allah, kau masukkan aku ke dalam syurga. Allah kata, memang kamu dah berkhianat, wahai anak Adam. Sebab kau dah janji dengan aku, kau tak akan minta lagi. Tapi kau tetap minta. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang saya sebutkan pada sesi yang lepas, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha segala-galanya. Allah tetap beri lelaki itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia minta kepada Allah tanpa henti, dia minta terus-terusan kepada Allah, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah kata, masuklah engkau dalam syurga aku. Allah kata begitu kepada dia. Di sini kita lihat ya. Maknanya, kalaulah penghuni neraka yang terakhir itu Allah berikan dia kepada syurga, Allah berikan berikan dia dengan nikmat-nikmat syurga, kan? Apatah lagi jika mereka yang terlebih dahulu masuk syurga. Maksudnya yang tak masuk lagi, yang tak masuk dalam neraka, dia terus Allah berikan ganjaran dengan masuk syurga, pasti Allah akan berikan kepada dia dengan ganjaran yang lebih baik daripada penghuni neraka yang terakhir itu tadi. Yang mana nikmat syurga hanya dapat diungkap melalui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kitab kita dia kata, jika lelaki yang terakhir masuk ke syurga malah merupakan mantan ahli neraka, mendapat kenikmatan dan layanan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar, pastilah mereka yang terdahulu mendapat balasan dan layanan yang berlipat ganda, yang mendapat layanan yang berlipat kali ganda lagi. Maknanya pasti mereka yang lebih dulu masuk syurga daripada lelaki ni, kan, akan dapat layanan yang paling baik, yang tip-top daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Kita buat sesuatu yang lebih baik, yang menunjukkan kita ni adalah penghuni syurga, Allah akan beri dengan apa yang Allah janjikan. Dan Allah tak pernah mungkir dengan janji-janjinya.
Itu yang perlu kita faham, yang perlu kita pegang. Sebab tu kita ni jangan ada impian lah ya, seboleh mana. Walaupun kita lihat kepada kisah ini, mungkin ada di antara kita yang kata, "Alah Ustazah, kalau gitu kan kita last-last pun kita masuk neraka. Okay, last-last pun kita masuk syurga juga kan. Last-last pun kita masuk syurga juga. Tak apalah, kita buat je maksiat banyak-banyak. Masuk neraka, masuk syurga." Orang lelaki ni, dia buat maksiat, dia masuk neraka. Kemudian dia minta pada Allah, akhirnya dapat juga masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu buat apa kita nak beramal soleh penat-penat ni? Kalau semua orang yang beriman itu dia masuk ke dalam syurga Allah. Kita nak nikmat yang bagaimana sebenarnya? Kita kalau boleh, kita nak masuk syurga ni terus masuk syurga. Kita tak nak lah. Ada stop point kat situ kan. Kita tak nak lah kita kena masuk dalam api neraka. Bukan senang ya masuk dalam api neraka ni. Api neraka ni azab. Azab neraka yang paling ringan Nabi kata apa? Bila kaki seseorang dia menyentuh api, itu paling ringan. Kaki dia, telapak kaki dia tu, Allah sentuhkan dia pada api neraka tu kan. Tak tenggelam mana pun, just sentuh je. Tapi keadaan itu sudah boleh membuatkan otak kepalanya menggelegak. Begitu keadaannya. Dahsyat orang yang mana Allah berikan dia masuk neraka walaupun dengan seringan-ringan azab itu tadi. Tapi kita takkan sanggup. Kita takkan sanggup. Sebab tu dalam hidup ini, kita perlu berusaha sehabis usaha. Orang kata all out untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana destinasi kita yang terakhir, tempat tinggal kita yang terakhir, dia hanya dua sahaja. Syurga atau neraka. Syurga atau neraka, kita pilih. Semasa kita hidup inilah kita pilih destinasi kita yang mana satu. Kalau kita ingin menjadi penghuni syurga, menjadikan syurga itu sebagai tempat tinggal kita ya, maknanya kita perlu usaha daripada sekarang. Dia bukan nanti tak. Sebab satu je yang saya ingin pesan, kita boleh beramal ni semasa kita hidup sahaja. Setelah kita mati, tidak ada peluang dan ruang untuk kita beramal soleh. Maka sebab tu kita kena beramal dengan sebanyak-banyaknya sehingga kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masuk dalam syurga Allah ni dia bukan percuma. Ia memerlukan kepada perjuangan dan pengorbanan kita yang begitu tinggi dalam keadaan kita menjadi seorang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu di sini orang yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga, nikmat syurga ini hanya dapat diungkapkan melalui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sini kata hakikat nikmat syurga hanya dapat diungkapkan melalui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui syurga itu bagaimana, nikmatnya bagaimana. Tadi saya dah sebutkan, kita tahu dalam syurga tu ada sungai, dalam syurga tu Allah SWT ciptakan daripada emas dan perak, dalam syurga tu ada banyak sangat hal-hal yang mana kita tahulah berkenaan dengan nikmat-nikmatnya. Tapi kita tahu begitu saja, namun sebenarnya yang sebenarnya yang akan kita lihat ia di luar jangkaan kita, dan ia berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katakan kepada kita, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan balasan syurga daripada kalangan orang-orang soleh akan memperolehi balasan yang mana Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Ya, dalam kitab kita ada ya, dalam buku kita ada disebutkan dengan ayat ini. Itu surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Allah kata tak seorang pun mengetahui pelbagai nikmat yang menanti. Kita tak pernah tahu apakah nikmat yang telah Allah peruntukkan kepada kita di dalam syurganya. Yang kita tahu ialah kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang boleh kita pelajari daripada hadis itu tadi kan, yang boleh kita ambil intipatinya daripada hadis yang sedang kita bincangkan ini. Allah berikan nikmat kepada penghuni neraka yang terakhir itu.
Kalau untuk orang yang begitu Allah dah berikan nikmat, apatah lagi mereka yang beramal saleh, apatah lagi mereka yang beramal ibadah all out kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana untuk mendapatkan rahmat, keredaan dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan berikan lebih baik, terlampau baik yang kita tak pernah tahu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan. Tugas kita sebagai hamba Allah ialah beribadah kepada Allah dan meraih banyaknya pahala semasa kita hidup ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita dalam kehidupan kita ini. Kerana apa? Kita tahu kita ada sebuah kehidupan yang lebih abadi, iaitu akhirat, yang mana akan menempatkan kita sama ada dalam syurga ataupun neraka Allah. Dan kalau sekiranya kita ingin masuk ke dalam syurga Allah, pasti kita akan berusaha dengan sehabis usaha untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi kalau kita tak nak, itulah yang membuatkan kita masuk dalam neraka Allah. Maknanya kita pilih untuk melakukan kemaksiatan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah akan beri setimpal dengan apa yang telah kita usahakan semasa kita hidup. Kalau usaha kita dalam keadaan yang baik ataupun usaha kita dalam beramal soleh itu lebih mantap, Allah pasti akan menyediakan nikmat-nikmat yang lebih dan juga mantap kepada hamba-Nya. Tapi kalau kita punya amalan tu orang kata so-so kan, so-so, biasa-biasa je kan, nak tak nak, kemudian tak buat ikhlas kerana Allah, Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang kita usahakan tu tadi. Sosok juga kan, nak tak nak juga Allah berikan nikmatnya kepada kita. Namun yang penting Allah tetap berikan nikmat kepada kita. Okay? Kalau kita itu memang layak untuk dapat apa yang kita patut dapatkan. Di sini Allah kata apa? Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kita buat apa di dunia ini, maka itulah yang akan kita dapat ketika kita mati, ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita berada di akhirat, dan ketika kita berada dalam syurga dan neraka Allah. Itulah yang akan kita dapat. Ia berdasarkan kepada amal kita. Kalau kita baik, kita berusaha untuk jadi seorang muslim-muslimah yang baik, yang soleh, Allah akan pandang. Tapi kalau kita tidak mahu usaha dan lalu kita nak buat perkara-perkara maksiat, kita tak nak buat perkara-perkara yang taat, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri apa yang setimpal dengan apa yang kita lakukan, kerjakan ketika kita hidup di dunia ini. Okey, baik. Seterusnya dalam buku kita menceritakan tentang lihat hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nombor 189. Jadi dia tak datangkan dalam buku kita tu, tak datangkan dengan hadis yang penuh. Maka di sini saya bawakan hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim sebagaimana yang dia suruh kita lihatlah, nombor 189, di mana Nabi SAW ada bersabda tentang pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa dia tanya kepada Allah, apa ciri penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya? Soalannya dia tanya, apakah ciri penghuni syurga yang mana dia paling rendah kedudukannya? Sebab penghuni syurga ni dia pun ada level-levelnya. Ada level yang paling tinggi kan, syurga Firdaus paling tinggi kan. Ada level yang paling tinggi, kemudian di bawah sikit, sederhana, dan ada yang paling rendah. Jadi Nabi SAW bersabda di sini, Nabi Musa tanya kepada Allah, apakah ciri-ciri penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Di sini Allah beritahu kepada Nabi Musa dan kita umat Nabi SAW. Dan hadis riwayat Imam Muslim ini ia bertepatan dengan apa yang sedang kita bincangkan. Maknanya ia menguatkan hadis yang terdapat pada kisah kita yang pertama di sini tentang penghuni neraka yang keluar daripada neraka tu, yang kemudian akhirnya dia minta dengan pelbagai macam permintaan walaupun setelah bersumpah dengan zat Allah, dengan keagungan Allah, dan akhirnya dia minta Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah berikan. Di sini Allah kata kepada Nabi Musa tentang ciri-ciri penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya. Apakah ia? Allah kata begini, orang yang datang setelah penghuni syurga
dimasukkan ke dalam syurga. Lalu dikatakan kepada orang ini, masuklah ke syurga. Orang ini pun menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku boleh masuk sementara mereka sudah menempati tempat masing-masing dan mengambil bahagian mereka. Okay, ini adalah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu orang ini di kedudukan yang paling rendah, dia datang setelah penghuni syurga dimasukkan. Maknanya setelah penghuni syurga yang lain masuk terlebih dahulu dalam syurga, dia ni yang terakhir ni lah. Yang terakhir ni, lalu Allah perintahkan kepada dia masuk dalam syurga. Tapi dia kata kepada Allah, macam mana nak masuk? Syurga tu dah penuh. Itu dia kata, syurga tu dah semua orang dah masuk dah. Macam mana saya nak masuk? Saya tak ada tempat dalam tu. Ada ke tempat lagi untuk saya? Untuk saya ambil bahagian mereka. Jadi itu pertanyaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya, hadisnya panjang juga ya berkenaan dengan hadis riwayat Muslim ini. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga itu. Walaupun bagi dia nak masuk syurga ni macam dah penuh syurga tu. Ini kita nak kata betapa luasnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga itu begitu luas. Walaupun pada waktu itu lelaki ini dia lihat syurga tu macam dah penuh, dah tak ada tempat untuk dia sebab dia last kan. Kita kadang-kadang contoh kalau kita pergi kuliah, kalau kuliah tu penuh, maksudnya orang semua dah duduk rapat-rapat, kita dah kat depan pintu ni, kita nak masuk, kita jadi segan, kata alamak ramainya orang kat dalam tu kan, ada tempat lagi ke untuk kita? Mungkin kita akan bertanya sedemikian ketika kita nampak tempat tu dah penuh. Yang mana menyebabkan kita pun rasa ragu-ragu. Ada ke lagi tempat? Sebenarnya ada. Kan kalau kita masuk, kita tengok lagi, ada je tempat. Ruang kekosongan yang kita tak perasan. Begitu juga dengan lelaki ini. Kan bila dia lihat syurga tu macam orang semua dah masuk, kan tinggal dia yang last-last ni nak masuk ni, dia pun kata kepada Allah, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku boleh masuk? Kan sementara mereka sudah menempati tempat bahagian mereka. Mereka semua dah duduk dah ada tempat-tempat mereka. Aku ni ada tempat lagi ke dalam tu. Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu luas mengatasi segala-galanya. Allah tetap memberikan ruang untuk dia dalam syurga. Dan akhirnya masuklah lelaki itu dalam syurga. Tapi ini Allah kata itulah kedudukan sebab dia masuk terakhir kan. Inilah kedudukan orang yang paling rendah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada tak? Ada. Ruangnya tetap diberikan. Peluangnya tetap Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk dia. Walaupun dia di kalangan yang paling rendah, yang paling akhir. Okey, itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Saya tidak mahu masuk kepada pengajaran ni yang ada dalam kitab kita. Kita ada 6 pengajaran. InsyaAllah saya akan bawakan ke 6 pengajaran ni ataupun separuhnya sajalah di sesi kita yang akan datang ya, kerana ada beberapa lagi poin penting yang boleh kita pelajari daripada hadis ini. Hari ini kita cuma belajar tentang intipati ataupun syarah lah senang kata syarah untuk hadis itu, lalu kita bawakan dengan sokongan hadis riwayat Muslim ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat manfaat dan kita lebih faham dengan jalan penceritaan yang terdapat pada kisah kita yang pertama ini, iaitu tentang keluasan syurga, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap hamba. Dan kita ni sebagai seorang hamba ya, tugas kita ialah untuk terus mengejar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha dalam kehidupan kita ini untuk sentiasa melakukan amalan ibadah agar kita mendapat tempat yang lebih baik di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ketika kita hidup di dunia ini ya jemaah, kita selalu mengimpikan dan kita selalu mengejarkan yang paling baik dan terbaik. Kita nak apa-apa mesti terbaik. Nak pergi makan tempat yang terbaik. Kita kalau nak anak kita ni belajar mesti dapat skor yang terbaik. Itu kita ketika kita di dunia. Bahkan bila kita kerja pun, kita buat apa pun, kita mesti nak yang terbaik. Kerana itulah yang akan menunjukkan diri kita ni sebagai individu ataupun pekerja yang tip-top di company kita. Kita akan sedemikian. Tapi kenapa kita sering
meremehkan perihal akhirat kita, perihal syurga kita, yang mana itulah destinasi kita yang terakhir. Kita perlu usahakan tempat kita dalam syurga adalah yang terbaik. Tempat kita dalam syurga adalah yang paling bagus. Dan itu bukan mustahil. Ya jemaah, bukan mustahil. Ia adalah berdasarkan apa yang kita usahakan ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Jika kita usahakan yang terbaik untuk akhirat kita, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan apa yang telah kita usahakan. Lebih-lebih lagi kalau kita buat ia dengan keadaan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan bukan mengharapkan pujian manusia. Allah akan sediakan yang terbaik juga untuk diri kita dalam syurganya. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Saya tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.